Dalam minggu ini, ada dua kes ahli politik yang dikatakan telah mengkritik Raja-Raja Melayu. Dalam pada satu kes itu digemar-geburkan, dihebohkan dan sebagainya, satu kes lagi macam didiamkan. Macam tak ada siapa pula yang kecoh. Pelik kan? Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebetulnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak bercerita berkenaan dengan kenaikan SST dalam video saya pada kali ini sebab benda itu lebih mencengkam rakyat sebenarnya. Tetapi oleh kerana pada siang tadi kita telah bercerita berkenaan dengan respon daripada Sultan Selangor berkenaan dengan ucapan ataupun tulisan oleh Tuan Guru Hajadi seperti mana yang telah tersebar sekarang ini, maka saya rasa untuk hari ini saya teruskan dengan tema itu. Besok kita cerita pasal SST serta kesan-kesannya terhadap rakyat dan benda-benda yang lebih menakutkan kita lah sebenarnya. Kita balik pada cerita kita tuan-tuan sekalian. Seperti mana telah saya sebutkan tadi, dalam minggu ini saja ada dua kisah ahli-ahli politik yang dikatakan telah mengkritik Raja-Raja Melayu. Yang pertamanya pada awal minggu ini, Hassan Karim iaitu MP Pasir Gudang telah bertindak mengkritik Titah Diraja Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, di mana Agong telah bertitah ketika membuka sesi parlimen pada kali ini. Antara lain, Baginda telah mengatakan yang Baginda tidak akan melayan sebarang permintaan untuk tewak atap atau apa saja perkara yang akan menggugat kestabilan negara. Jadi, Baginda kata kalau nak berpolitikinglah ketika nak PRU 16 nanti. Antara lain, benda ini mendapat reaksi yang pelbagai. Namun, Hassan Karim telah mengatakan berdasarkan kepada apa yang telah dilaporkan oleh Malaysia kini, Yang di-Pertuan Agong telah cross the line dengan titah baginda yang tersebut itu. Di mana kata Hassan Karim, Agong is not above the constitution. Agong tidak lebih tinggi berbanding perlembagaan. Oleh kerana itu, kalaulah ada pihak yang membawa sokongan, bukti sokongan, SD ke apa-apa ke sebagainya, sekiranya kalau betul terbukti, Agong tidak boleh tak layan benda itu. Agong kena layan sebab perkara itu memang termaktub dalam perlembagaan dan Agong tidak boleh turn to blind eye sahaja tentang perkara-perkara yang mengikut perlembagaan. Jadi Agong kena bertindak di dalam kerangka perlembagaan itu sendiri. Kerana itulah Hassan kata Agong telah cross the line, telah melampaui batas. Ayat yang memang saya kira sangat-sangat keras digunakan oleh Hassan Karim terhadap Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Yalah, kita bayanglah tuan-tuan sekalian, ini Agong kot. Takkanlah kita nak kata, oh Agong telah melampaui batas. Macam tak kena kan sebenarnya, macam tak cocok gila. Tak layak patutnya gunakan perkataan itu kepada seseorang yang mempunyai kedudukan seperti mana Yang di-Pertuan Agong. Itu satu. And then kes yang keduanya tuan-tuan sekalian, macam mana kita tahu, Baginda Sultan Selangor telah menzahirkan perasaan duka cita baginda terhadap tulisan Tuan Guru Hajadi yang antara lain telah menyentuh berkenaan dengan polemik isu kes Nick Elin. Di mana antara lain Tuan Guru Hajadi telah mengingatkan, menasihatkan kita semua, termasuklah para pengawal undang-undang, termasuklah para MP, para adun dan juga raja-raja untuk berwawasan akhirat, untuk meletakkan Islam di kedudukan yang tertinggi serta cuba keluar daripada perlembagaan yang beracuan penjajah seperti ini. Di mana penulisan Tuan Guru Hajadi itu sebenarnya panjang gila tau. Tuan Guru Hajadi kalau menulis tak pernah pendek. Tetapi dalam penulisan yang panjang gila itu, cuma ada satu perenggan saja yang menyentuh perkataan raja-raja. Yang lain-lain tak ada. Dan benda ini sebenarnya mengundang satu kepelikan bagi kita lah, bagi saya at least. Sebab saya kira respon dan juga reaksi daripada pihak-pihak tertentu termasuk oleh raja-raja sendiri agak berbeza terhadap kedua-dua kes ini. Macam contoh anak papa, of course lah kita tahu lah anak papa kan mereka ini tengah kehausan isu. Jadi mereka melambung konon-kononnya Tuan Guru Hajadi ini biadab dan juga derhaka kepada raja dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama juga mereka tak berani nak komen atau tak nak komen langsung berkenaan dengan kata-kata Hassan Karim yang jauh lebih brash itu. Kita kena faham perkara ini Hassan Karim directly tujukan kritikan beliau terhadap Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Tetapi Tuan Guru Hajadi pula lebih bersifat umum, mengingatkan semua orang termasuklah raja-raja betapa kita ada tanggungjawab untuk meletakkan Islam di tempat yang tertinggi. Just satu nasihat, satu peringatan bersama. Tetapi anak papa macam saya katakan tadi, dok lambung kata Tuan Guru Hajadi ini derhaka dan juga orang kata apa, biadab terhadap Sultan. Tetapi bab Hassan Karim mereka diamkan. Tapi yang itu tak berapa pelik sangat lah tuan-tuan dan puan sekalian. Kita tahu anak papa ni macam saya katakan tadi, mereka memang kehausan isu. Mereka dah tak tahu nak backup macam mana kerajaan yang serba karut ni masalahnya. Jadi kalau datang satu isu macam tu, mereka pun jadilah seperti orang mengantuk yang disorongkan bantal. Itulah kisahnya. Tak dapat rotan akal pun jadilah kan. Tetapi yang peliknya bagi saya secara peribadi tuan-tuan sekalian, ialah reaksi Sultan dan raja-raja ini terhadap kritikan-kritikan ini.
Di saat Baginda Sultan Selangor menzahirkan perasaan duka cita baginda sehingga dibincangkan dalam Dewan Undangan Negeri Selangor, Agong pula tidak menunjukkan apa-apa reaksi ataupun tidak respon terhadap kenyataan Hasan Karim yang saya kira jauh lebih mencolok mata itu sebenarnya. Nampak tak kat situ perbezaan dia? Sultan Selangor duka cita atas penulisan Tuan Guru Hajadi yang sebenarnya bersifat nasihat umum. Tetapi yang beritahu Agong, walaupun Hasan Karim directly kata Agong ini melampaui batas, Agong tidak pula bereaksi atau memberikan respon negatif terhadap apa yang telah dituturkan oleh Hasan tersebut. Jadi kat sini persoalan timbul. Kenapa berlaku perbezaan seperti ini? Ini macam saya sebutkan tadi merupakan pandangan saya dan juga tekaan saya sebenarnya. Dan sekiranya kalau salah, saya minta maaf. Tetapi anda kata kalau ada kebenarannya, wajiblah diperhatikan dan diperhalusi. Bagi saya, tuan-tuan dan sekalian, untuk kedua-dua kes ini, cuma ada satu konstan saja. Saya menjangkakan ataupun merasakan ada pihak-pihak tertentu yang cuba untuk menjadi batu api terhadap Raja-Raja Melayu ini berkenaan dengan apa yang dituturkan oleh Presiden PAS ataupun orang-orang PAS itu sendiri. Benda itu tidak berlaku kepada Agong. Agong tidak ada sesiapa pun rasanya lah kan yang mengapi-apikan baginda betapa ucapan Hasan Karim ini adalah satu bentuk penderhakaan ke penghinaan ke apa-apa ke. Tak nampak pun benda itu. Tetapi saya merasakan ada pihak cuba untuk mengadu domba dan juga untuk menjadi batu api mencucuk Baginda Sultan Selangor agar bereaksi terhadap penulisan Tuan Guru Hajadi. Sebab nampak macam sangat-sangat crystal clear tau. Benda itu sepatutnya macam bukanlah satu ucapan atau penulisan yang menghina ke apa-apa ke. Tetapi respon Sultan Selangor seolah-olah macam baginda marah sangat terhadap perkara tersebut sampai menzahirkan perasaan duka cita secara rasmi dan macam-macam lagi. Dan benda itu membawa kepada persoalan ramai pihak macam ada orang cucuk sebenarnya. Kita tidaklah dengan video ini, dengan kata-kata ini hendak merendahkan ataupun untuk mempertikaikan keupayaan Sultan Selangor untuk mengaut emosi. Tidak. Kita tak imply apa-apa pun. Cumanya, yelah, kita ini manusia tuan-tuan. Kalau kita ni kadang-kadang kena cucuk ke apa-apa ke, apatah lagi katakanlah kalau mencucuk itu merupakan orang yang kita kenal dan rapat dan kita percaya, of course lah sedikit banyak kita akan terpengaruh dengan apa yang telah disampaikan tersebut. Dan kerana itulah berkemungkinannya reaksi oleh Sultan Selangor terhadap penulisan Tuan Guru Hajadi. Dan saya rasa perkara ini dah berlaku 2 kali tau. Yang pertamanya ke atas Sanusi Madnor. Masa tu kita ingat lagi, Sanusi buat ucapan, tak disebut nama Sultan Selangor langsung, tak imply apa-apa, sekadar beritahu tentang Sultan Kedah dan sebagainya. Tetapi ada pihak-pihak tertentu berkemungkinannya mencucuk Sultan Selangor, mengatakan bahawa Sanusi telah membanding-bandingkan mereka dan juga mengatakan bahawa seolah-olahnya macam Sultan Selangor ini macam cokiang ke apa-apa ke macam itulah, hingga menyebabkan Sultan Selangor benar-benar murka sampailah Sanusi ditangkap pukul 3 pagi dan dibawa ke mahkamah pada besok paginya. Dan tuan-tuan sekalian, teori saya lah kan, sekiranya kalau betul wujud orang yang mengadu domba ini, saya merasakan memang agenda mereka ini, pihak ini, untuk menjauhkan atau melaga-lagakan Istana Selangor dengan PAS. Sebab macam mana kita tahu tuan-tuan sekalian, hubungan Istana Selangor dengan PAS ini sebenarnya baik, sangat-sangat baik. Kita ingat lagi sejarah tau. Ketika langkah Kajang dulu, PAS lah satu-satunya pihak yang telah patuh kepada titah Baginda Sultan Selangor untuk menghantarkan at least 3 nama untuk baginda pilih sebagai Menteri Besar Selangor yang baru pada ketika itu. Manakala PKR pula pada ketika itu berkeras nak hantar satu nama saja. Dan benda ini telah mengundang kemurkaan oleh Baginda Sultan Selangor sehingga membawa kepada pelucutan gelaran Datuk Seri terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim pada ketika itu. Ini sejarah ya tuan-tuan sekalian, sejarah yang memang telah berlaku. Jadinya, merupakan satu perkara yang sangat-sangat pelik di mana sekarang ini Sultan seolah-olah macam bengang gila dengan PAS, bengang gila dengan Tuan Guru Hajadi, bengang gila dengan Sanusi dan macam-macam lagi lah. Seolah-olahnya macam ada pihak yang cuba nak melaga-lagakan antara Istana Selangor, Sultan Selangor itu sendiri dan juga dengan PAS. Tetapi tuan-tuan sekalian, at the end of the day, apa yang saya cakap ke atas itu cuma berdasarkan kepada pandangan, telahan dan juga tekaan saya. Saya tidak imply apa-apa. Saya tak kata yang Sultan Selangor ini berada di bawah pengaruh sesiapa ke apa-apa ke, tidak. Saya cuma menzahirkan kerisauan dan juga satu yang kita boleh katakan sebagai keraguan sebenarnya sebab kita merasakan benda ini sangat-sangat pelik. Yalah, Agong pun tidak bereaksi terhadap apa yang disebutkan oleh Hasan Karim, padahal sebutan Hasan Karim itu jauh lebih blatant. Tetapi Sultan Selangor boleh bereaksi pula dengan apa yang telah ditulis oleh Tuan Guru Hajadi, padahal tulisan Tuan Guru Hajadi itu saya rasa macam dah sangat-sangat berlapik sebenarnya. Tetapi itu cuma pandangan saya lah. Sekali lagi saya minta maaf anda kata kalau pandangan saya itu tersalah ataupun tersasar. Saya bukan apa tuan-tuan. Saya tidak suka melihat hubungan antara Umarak dalam kes ini Sultan Selangor dan juga Raja-Raja Melayu serta para ulama dalam kes ini Tuan Guru Hajadi
menjadi goyang, rapuh dan juga retak. Sebab ulama' dan umarok ini saling memerlukan antara satu sama lain. Dan gabungan ulama' dan umarok inilah antara lain yang masih lagi dapat menaungi Islam dan juga Melayu dekat negara kita ini. Sekiranya kalau ulama' dan juga umarok ini berlaga, bergaduh dan sebagainya, apalah nasib kita sebagai orang Melayu, orang Islam dekat negara kita ini, tuan-tuan? Dahlah kita sekarang ini umpama macam melukut tepi gantang. Umpama macam kita ini menjadi hamba dekat tanah sendiri. Dan seandainya kalau hubungan antara ulama' dan juga umarok ini semakin lama semakin retak, semakin lama semakin rapuh, maka nasib kita pada masa akan datang akan jauh lebih teruk lagi. Jadi itu yang saya takut sebenarnya. Apa-apa sekali lagi minta maaf seandainya kalau apa yang saya tuturkan ini tidak betul dan tidak benar. Cubalah seorang insan, seorang rakyat Selangor yang menzahirkan perasaan duka cita saya juga terhadap apa saja perkara yang berlaku pada ketika ini, dan saya harapkan satu penyelesaian yang baik dapat dicapai antara Baginda Sultan Selangor dan juga Tunku Raja Hadi, sebab saya rasa ini semua hanyalah merupakan satu salah faham yang boleh disettlekan dengan cara yang lebih baik, insya-Allah. Tetapi apa-apa pun kepada anak papa, saya faham anda memang cuba berusaha untuk mengapi-apikan lagi keadaan. Setiap video saya atau tulisan saya, anda akan mainkan isu ini dan sebagainya. Dan saya tahu anda memang cukup suka menangguk di air keruh. Tapi janganlah sampai satu hari nanti anak cucu anda akan pergi ke kubur anda, tanya soalan ini kerana tindak tanduk anda pada ketika ini menggalakkan lagi perpecahan antara ulama' dan juga umarok. Masa itu anda jawab apa? Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?